Tidak. Ya, sudah. 20 minit saja. Ya. Ya, Dato' Ketua, sebelum kita menangguhkan mesyuarat semalam, kita dalam perbahasan kita telah menunjukkan berapa tak masuk akal itu beberapa klausa pasal yang telah tersebut dalam rang undang-undang ini. Dan pagi ini saya nampak ada 2 pasal yang telah dibatalkan dan dipotongkan, iaitu pasal 5 dan pasal 33. Tapi saya berasa amatlah kesal kerana pasal 11 yang di mana disclosure of information, ya saya akan baca klausa ini. Ia merupakan section yang baru untuk case untuk penal code itu. Whoever discloses any information or matter which has been obtained by him in the performance of his duties or the exercise of his functions under any written law shall be punished with fine of not more than 1 million ringgit or with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with both. Dan juga subsection 2. Saya berasa kesal kerana pasal ini tidak dibatalkan, tidak diambil keluar. Maksudnya, kalau undang-undang ini diluluskan, walaupun pembentangan bajet oleh Perdana Menteri akan dianggap satu kesalahan di bawah section ini. Kerana apa-apa angka yang diperolehi oleh beliau adalah information obtained by him in the performance of his duty as the Prime Minister. Dan sekiranya dia disclose the information, dia akan melakukan satu kesalahan di bawah section yang baru ini. Oleh itu saya ingin menyeru sekali lagi supaya pasal ini dibatalkan, dan juga ia tidak selaras dengan prinsip transparansi, prinsip accountability yang amat diwawakan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri, di mana dia kata selepas pilihan raya itu UMNO, dia kata transformation can be done by the old guards, the same people. Tapi nampaknya transformasi ini bukan menghala kepada more transparency, tetapi is a backward step. Dulu kita hanya ada official, hanya informasi yang diklasifikasi di bawah Official Secret Act yang tidak boleh di-disclose. Sekarang any information, dan tidak kira siapa saja, bukan saja kaki tangan kerajaan, tapi juga sesiapa saja yang disclose information in the performance of his duty. Oleh itu, ini adalah poin-poin yang saya ingin huraikan tentang Akta Bill ini, dan yang lebih general, topik yang lebih general yang mengenai Akta Kesesakan Kuching. Celahan. Ya, Bandar Kuching ya. Terima kasih. Sila Kelang. Bukan, saya nak soalan kepada Ya, Bandar Kuching, bukan Kuching. Okey, Bandar Kuching. Okey, sorry. Sila. Sebenarnya soalan saya ialah disclosure of information ataupun section 203A, adakah ini bercanggah dengan Whistleblowers Act yang sedia ada? Bila kerajaan pada sesi yang lalu kemukakan Whistleblowers Act, mereka mengatakan bahawa ini adalah untuk mengkurangkan rasuah dalam kerajaan, tetapi sekarang nampak mereka going back at that position to untuk menyelesaikan masalah rasuah. Minta pandangan. Ini pandangan saya adalah ia bukan saja bercanggah dengan Whistleblower Act, tetapi ia bercanggah dengan prinsip freedom of information sekaligus. Dan dengan kelulusan itu pasal ini sebagai undang-undang kita, sememangnya akan meningkatkan itu kes-kes rasuah dan kes-kes salah guna kuasa
di kalangan kaki tangan kerajaan. Dan isu yang kedua yang saya ingin uraikan adalah bahawa keselamatan memang satu perkara yang saya rasa saya berpendapat bahawa kedua-dua pihak kita amatlah prihatin, dan kebelakangan itu kemerosokan keadaan keselamatan di negara kita pun sudah sampai satu tahap yang amat membimbangkan. 2 hari lalu saya hanya ada berdialog dengan penduduk-penduduk yang di Bandar Kuching sana, di satu taman perumahan, di mana aduan mereka adalah tiap-tiap minggu ada 1-2 kes pecah masuk rumah, sehingga kan mereka pun rasa tidak selamat dalam rumah mereka sendiri. Dan mereka buat laporan kepada polis, nampaknya polis tak dapat buat apa-apa. Dan salah satu punca kenapa itu berlaku begitu kerap kali adalah kerana ada itu kereta yang bercermin gelap, yang sentiasa dia ada ronda di taman perumahan mereka. Dan mereka tanya polis kata tak ada apa-apa. Oleh itu saya tak boleh buat apa-apa. Saya anggap itu masalah pengawalan jenayah bukanlah hanya dengan meluluskan undang-undang yang lebih ketat atau lebih serius, hukuman yang lebih berat saja, tetapi penguatkuasa yang cakap dan adil haruslah memainkan satu peranan yang penting. Dan 2 minggu lalu saya ingin beri satu contoh dalam Dewan Yang Mulia ini mengenai satu kenyataan yang tidak masuk akal oleh OCPD di Sibu. 2 minggu lalu itu OCPD Ketua Polis Daerah di Sibu katakan dalam surat khabar, Sibu has no gangster. Sibu tak ada gangster langsung. Orang-orang yang itu dianggap gangster ini, mereka nampaknya ganas saja, tapi mereka bukan gangster. Saya percaya Bintulu ada baca surat khabar ini juga. Tetapi apa Bintulu bangun ya, Mat. Yang bernama Bandar Kuching. Bintulu sudah banyak kali soal. Ini Sibu punya isu. Ini hari baru soal ini isu. Sudah berapa lama isu itu? Bintulu sudah berapa kali isu ini gangsterism. Oleh itu saya anggap Bintulu memang setuju dengan pandangan saya bahawa mustahilnya Sibu tak ada something, tak ada gangster. Di mana-mana masyarakat pun ada gangster, tetapi sama ada kegiatan mereka ada terkawal. Inilah hakikatnya. Dan Sibu, gangster di Sibu amatlah termasuk. Bandar Kuching. Betul tak? Setuju tak Bintulu? You setuju tak tidak? Setuju tak? Dalam surat khabar saya sudah cakap, kita memang akui kita ada kelemahan di Sibu. Saya sudah soal dalam surat khabar. Ya. Minta ke Menteri Dalam Negeri ambil tindakan disegerakan. Setuju tak tidak? Surat khabar saya sudah cakapkan. Dua-dua setuju dah ni. Setuju sudah. Tetapi hakikatnya ini Barisan Nasional MP pun sudah cakap. Bukan tak cakap. MP cakap tak Sibu tak bangun. MP Barisan cakap tak dia mau jadi hero saja orang kerana OCPD di Sibu kata tak ada something. OCPD di Sibu kata Sibu tak ada something. Adakah ini betul tak? Kenapa beliau mengatakan satu kenyataan begitu? Sudah diberi rasuah kah? Oleh itu saya anggap YB Sibu bangun ya, Mat. Oh, ada bangun tak? Saya ada surat khabar menunjukkan bahawa OCPD Sibu menyatakan Sibu tidak ada kongsi gelap. Dia cakap 5 kongsi gelap yang dinyatakan oleh
Kementerian Dalam Negeri itu ada silap. Jadi saya memohon menteri menjawab, adakah informasi yang dibekalkan oleh Kementerian Dalam Negeri itu adalah silap? Siapa yang bohong dalam kes ini? Saya mau menteri memberi jawapan. Ya, Bandar Kuching. Ya. Saya nak tanya penjelasan ya Bandar Kuching. Adakah Bandar Kuching setuju dengan adanya Seksyen 203A ini yang mana satu denda sehingga RM1 juta ini akan mempromosikan satu amalan yang tidak baik di mana pihak berkuasa boleh menjadi alasan ini sebagai rasuah. Terdapat kes sekarang seperti mana kerajaan telah meminda Seksyen 43 Akta Pengangkutan Jalan di mana denda ni adalah sekurang-kurangnya RM4,000 hingga RM10,000. Jadi kes terdapat kemalangan di mana mereka pergi buat report, IO akan kata ke mana nak bayar sini RM300, pergi mahkamah RM4,000. Jadi adakah Padang Kuching setuju situasi begini dia akan mempromosikan rasuah di kalangan pihak berkuasa? Ya, untuk menjawab itu Yang Berhormat di Sibu. Ya. Terima kasih Datuk Indro Betul dan juga Bandar Kuching. Kerana Bandar Kuching menyentuh tadi mengenai gangsterism. Ya, kawasan saya memang terkenal lah dengan kumpulan-kumpulan gangster ini. Tetapi apabila kita berinteraksi dengan sebahagian daripada pegawai polis, maka mereka memberi maklumat mengatakan mungkin mereka tak berani nak bagi sepenuhnya bahawa sekarang ini dia dipanggil gangsterism ni, dia veiled, dia tertutup gitu, kita tak nampak. Kerana mereka misalnya kalau kawasan saya dia tidak mengacau ataupun tidak ini kalau yang India tak kacau yang Melayu tak kacau yang India, tak kacau yang Cina, dia kacau bangsa dia sendiri. Ya, dan apa yang berlaku sekarang ialah mereka berubah daripada gerakan ataupun aktiviti haram dan kemudian ke aktiviti yang halal, legal. Ya, dan polis mengetahui hal ini. Malah polis juga mengetahui bahawa pau mengepau ni adalah satu perkara yang biasa. Ya, pau mengepau bahasa yang diguna oleh mereka lah. Dan saya pun beberapa kali terperangkap di dalam menziarahi kematian beberapa orang ahli gangster ni. Saya tak tahu sehingga sampai bila tengok nombor tu baru saya tahu. Ya, bila dapat nombor. Tapi saya menziarahi ibu keluarga lah, makna yang mati tu saya tak boleh nak buat apa. Namun pada hari kematiannya itu, polis trafik membantu mereka untuk membuat perarakan. Jelas ada nombor-nombor ini. Jadi kalau ia begitu jelas, kenapa saya pun tak faham kenapa polis tidak boleh bertindak. Malah bila kita bercakap mengenai apa ini, saya tak tahulah tempat lain, tetapi there is more to gangsterism. Saya rasa dia tidak boleh hidup seperti sekarang sekiranya ada elemen-elemen penyelewengan rasuah dan sebagainya. Bagaimana pendapat YB? Memang saya setuju kerana apa yang contoh yang diberi oleh Yang Berhormat dari Sibu amat ketara bahawa walaupun menteri cakap satu barang, tapi OCPD, Ketua Polis Daerah cakap benda lain. Sedangkan Menteri Dalam Negeri katakan ada kongsi gelap di Sarawak, di Sibu, di mana-mana, tapi OCPD di Sibu kata tak ada kongsi gelap di Sibu. Kalau inilah pandangan OCPD, Ketua Polis Daerah, bagaimana kita nak solvekan, nak selesaikan itu masalah keselamatan? Ya. Boleh mencelah Yang Berhormat. Saya dengar ujar Yang Berhormat kata ada kongsi gelap di Sibu, sedangkan OCPD pula kata tak ada. Boleh ke tak Yang Berhormat di sini bagi nama kongsi gelap? Kerana saya percaya kemungkinan ada 3 orang ke 5 orang
yang berlagak, yang berlaku-lakuan macam kongsi gelap, tetapi mungkin mereka tidak milik mana-mana kongsi gelap, tetapi kelihatan macam gangster. Jadi sekiranya Yang Berhormat kata ada, bagilah nama di sini. Terima kasih. Patutlah kelakar Itu untuk simpan kedai. ringgam itu tempat yang terkenal untuk menyimpan kongsi gelap itu. Tempat orang kongsi gelap. Bandar Kuching. Dia amat minat dengan siapa-siapa yang itu. Ya, Sibu bangun lagi. Boleh menjelak. Okay. Saya mau bertanya, adakah Bandar Kuching bersetuju OCPD Sibu ini mesti diambil tindakan disiplin kerana kerana bos dia yang cakap sesuatu tapi dia yang cakap sesuatu yang lain, different. Ya itu nama ya. Memang nama itu kongsi gelap yang di Sibu itu ada dalam senarai 57 orang kah? Ya itu yang diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri sebelum itu UMNO election lah. Tetapi selepas UMNO election nampaknya itu kongsi gelap pun jadi bukan kongsi gelap sudah. Ini memang oleh itu saya berasa khawatir. Saya berasa khawatir sangat kerana dari pandangan orang ramai itu gangster penjenayah itu selalunya bersahabat baik dengan polis, anggota polis. Dan kita boleh, kalau kita pergi Turun Padang, tengok di Sarawak, wah, Ya, ramai orang bangun ya, lah. Lenggong, Bintulu. Bintulu lah. Sama negeri. Saya bagi lenggong lah. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Kuching. Yang Berhormat Bandar Kuching setuju sama saya atau tidak? Bila kita pasukan polis ambil tindakan keras, ambil operasi semua, bila ada tangkapan, Yang Berhormat Bandar Kuching setuju atau tidak? Bila ada polis buat tangkapan, janganlah kita wakil rakyat daripada pembangkang. Bila dia keluarga buat rayuan ataupun huru hara, janganlah kita ahli-ahli Yang Berhormat adun ga, parlimen ga, terus pergi bergaduh sama polis. Setuju atau tidak bagi peluang polis menjalankan siasatan dulu? Setuju atau tidak setuju? Ini orang jahat. Bukan jahat, ini memang ada nak putih warna kenyataan seragam. niat Bila jahat. keluarga Bila kita boleh Yang Berhormat, Bagi saya Kuching. Yang Berhormat Bintulu, Benar, bolehkah Yang Berhormat Bintulu sebutkan satu insiden di mana kita campur tangan dalam penangkapan Samseng. Ya, bila isu Gugan bukankah Pakatan Rakyat Bantu? bukan, jangan buat andaian yang tak betul. Kuching, mana Kuching? Bagi lenggong sekejap, sikit je. Lenong. Kong kali kong lah Kuching. Datuk Speaker, saya pelik sikit tengok Bandar Kuching dan beberapa rakan tadi. Orang yang sepatut kita sokong, kita tak sokong. Yang tak sepatut kita sokong pun kita buat sebaliknya. Kalau dia betul-betul ada keinginan nak memetras isu gangster kongsi gelap, kenapa tempoh hari waktu kita bentang kerana undang-undang tak sokong? Nanti lo, sabar dulu. Bukan? Ini double standard. Sekejap sokong, sekejap tak sokong. Buat triple standard. Kemudian saya nak tanya, tadi Bandar Kuching sebut, saya dengar tadi dia kata kumpulan gangster ni bersahabat dengan polis. Ini tuduhan yang liar, yang merendah dan menjatuhkan martabat polis. Kalau betul ada bukti, tunjuklah. Kenapa buat tuduhan dewan ini? Saya akan tunjuk bukti. You duduk. Hai. Tak apa Kuching, saya duduk Kuching. Okey, yang sila duduk. Saya akan tunjukkan bukti. Tak apa. Puas kah? Datuk Puas Speaker. hati kah? Ya. Kuching semua saya duduk. Saya akan tunjukkan bukti. Yang Berhormat sila duduk. Sila duduk. Memang saya duduk. Duduk Tapi lah. sebab you duduk, saya duduk. Duduk lah. Tak apa. Terima kasih Kuching. Terima kasih. Okey.
Dato' Andi Petua, tadi sebelum Yang Berhormat Lenong nak mencela, saya sudah nak beri contoh dan bukti bahawa bagaimana bersahabat baik itu PDRM dengan gangster-gangster atau penjenayah. Kalau Yang Berhormat pergi, Dato' Yang Petua pergi turun padang, kita boleh tengok kebanyakan kereta cermin mata, cermin gelap itu. Cermin gelap itu. Gelap sampai tak boleh tengok siapa dalam itu. Ini kebanyakan itu mereka adalah terlibat dalam penjenayah ada. Kereta dekat parlimen ni banyak Ini tidaklah, tidak. Kalau Perdana Menteri Hakim itu terkecualian. Ya, tapi dan kebanyakan kereta itu ada lambang, ada crest, di mana itu ada kelab polis, ada kelab pesara polis yang berkaitan dengan polis, PDRM. Dan saya beberapa kali saya tengok ada roadblock kereta yang ada crest itu, walaupun ada cermin gelap, tapi langsung tiada periksa. Mereka polis atau traffic polis tengok itu crash, jalan saja. Dan aduan yang saya terima hari ini adalah kerana banyak itu pecah masuk rumah itu dijalankan setelah ada kereta yang bercermin gelap meronda-ronda di kawasan taman perumahan mereka. Dan bukankah ini satu ada kaitan dengan kegiatan jenayah? Apa sebabnya mereka nak perlu itu keretanya tak perlu itu cermin gelap kalau tidak buat apa-apa salah dia. Oleh itu dan ini kereta-kereta yang bercermin gelap semakin hari semakin banyak di Kuching. Dan nampaknya polis tidak buat apa-apa. Ya. Dan kebanyakan mereka saya kata sudah ada crash di kereta. Kita bicara tentang Kuching. Terima kasih. Kuching itu saja bukti yang menunjukkan polis bersebahat dengan gangster. Bagi stampin Lenggong, duduk dulu Lenggong. Stampin. Terima kasih Lenggong. Setujukah Bandar Kuching di Kuching kita boleh nampak banyak reflexology center? Dan apabila saya tulis minta penjelasan daripada City Council MBKS, mereka kata mereka ada buat penyiasatan. Tetapi walaupun mereka buat penyiasatan, kita masih nampak banyak lagi reflexology center dinaik di Kuching, sehingga mereka berani keluar advertisement, iklan, minta permohonan untuk bekerja di reflexology center. Mereka nak membawa lebih banyak pekerja daripada China untuk bekerja di reflexology center. Dan banyak aduan apabila kita turun padang, banyak aduan. Setuju tak Bandar Kuching? Banyak aduan daripada kita punya constituents bahawa reflexology center ini sebenarnya adalah tempat pelacuran. Kenapakah jika ada penyiasatan dibuat? Ya Mat, sebelum pergi jauh kepada rumah urut, tempat pelacuran, bagus balik kepada pindahan rang undang-undang. Tapi ini ada berkaitan dengan dia tidak faham itu, dia tidak faham orang berkaitan dengan bersahabat dengan agensi-agensi kerajaan seperti polis. Dan baru saya terima aduan daripada constituents bahawa sekarang tempat judi haram Kuching ajar stampin lah Kuching. Ya, di balik Kuching. kepada pindahan ajar dia sikit apa panggil orang undang-undang patut apa mau bahas itu kedai judi haram lah. Itu kedai kuda, kedai mesin kuda itu. Pada masa pembentangan perang undang-undang, saya sambung sikit tadi. Sikit je. Tak payah. Tak berani lah pada Kuching ni. masa pembentangan selai tajuk. Tadi Kuching kata mau tunjuk bukti polis bersebahat dengan habiskan gangster. Nak ucapkan pasal tak cek cermin gelap mesin kuda. Bukti ke? Mesin kedai mesin kuda. Kedai mesin kuda sudah lama cerita itu. Bukan lama cerita, itu masalah lama. Dah. Masalah lama tidak diselesaikan. Mesin kuda sudah bangun lagi di Timur.
Boleh cerita sikit? Okeylah, Bintulu boleh lah. Lenggong lain Yang kali berhormat. Terima kasih. Cakap Yang takut. berhormat Pandai Lain Kucing, kali. terima kasih. Cakap takut lah. Macam tadi Yang Berhormat Stamping cerita, Yang Berhormat Pandai Kucing cakap tadi, Yang Berhormat Stamping cerita memang cakap mengucapkan mengenai isu belacur-belacur ke urut-urut ke masas-masas ke. Ini Pandai Kucing sekarang bercerita mengenai isu mesin kuda. Memang sudah lama kita cerita mesin kuda. Saya sudah cerita berapa tahun Pandai Kucing baru ikut saja, cerita sikit. Cerita mengenai tempat masas-masas itu memang sudah lama Jalan Surakaba kita pun nampak, saya cerita banyak kali. Tapi ini hari saya baru nampak Yang Berhormat Stamping mau camping. Tetapi Yang Berhormat Pandai Kucing setuju sama saya atau tidak? Kebanyakan menjalankan ini aktiviti haram ini, kebanyakan penyokong pamangkang ini semua. Setuju kata? Mana saya tahu. Tapi kebanyakan rakyat adalah penyokong Pakatan Rakyat. 52% pengundi di Malaysia penyokong Pakatan Rakyat. Hanya 48% Ini masalah. Luar sangat tunjuk dia. Pandai Kucing. Ini bahawa Tapi kalau cerita lain. Pandai Kucing. orang dia itu tidak mengikut peraturan, duduk. Pandai Kucing. Kalau mengikut statistik ini, memang betul lebih ramai. Lenggong bangun ya, Ahmad. Kerana lebih ramai orang yang Itulah Pandai Kucing. menyokong Pandai Kucing. Pakatan Rakyat. Ini masalah Kucing, Pandai bagi Barisan Kucing. Nasional itu kerajaan Di luar minoriti. sana cerita lain. Ya. Bintulu setuju tak ada tindakan. Dia tanya soalan Itu Daripada mengenai kerajaan. apa. Jalankan Betul di Petua aktiviti. boleh Pasal mutafak sila undi kata saja. di Petua Ya. arah dia Kucing. duduk rehat sekejap. Kucing, bagi saya. Tak mau. Bagi saya lah Tak kucing. payah. You punya luar tajuk. Takut lah Langsung kucing. luar tajuk. Takut tak kucing? Langsung luar tajuk. Tak payah. Takut lah Saya- kucing. Ada signal dari Confirm lah kucing takut. yang Apa? di Petua nak mengulung. Kucing Ya, dia nak takut. berhenti Ah, tu. itu. Lain Confirm kali lah kucing lain takut. kali lah. Ya, kedai itu mesin kuda itu yang tadi saya sebut. Ya, memang Bintulu, Yang Berhormat Bintulu telah lama menyebut tentang masalah itu kedai mesin kuda. Tapi tak ada apa-apa solusi yang dapat dikesan. Pandai Kucing. Dan semasa Bintulu sudah habis, sapu sudah. Kalau sapu kucing belum lagi, memang dia ada terlibat. sapu sudah, tetapi buka balik lagi. Sekarang buka balik lagi. Ya, betul. Pada masa pembentangan Prevention of Crime Act. Jadi Bintulu Prevention kenapa of belum Crime balik Bill. lagi? Pandai Kucing kalau sudah balik, kemungkinan Yang Berhormat Pandai Kucing ada sokong di belakang Petua sikit, itu ada tak bagi ikut sokongan. peraturan masyarakat. Bagaimana Kucing, nak kalau ini macam pergi sembang luar lah, kucing. meneruskan perbahasan Nak bagi saya. jalan Pandai Kucing, orang satu bangun di minit lah. belakang. Kucing. Samping dengan sibu Mana kucing? yang Kalau macam ni pergi sembang luar lah di sana. Pergi sembang dua orang, Satu pergi minit, sembang luar. Ya, duduk, you duduk. You sembang pergi dua lah. Duduk lenong, you bukan yang betul. Nanti saya habiskan ini. Pandai Pada Kucing. masa Ya, ada 3 orang bangun ya, Bagi Chan Ahmad. Mas Gading. Good friend. Mas Gading. Okey, sila. Terima kasih kepada Kucing. Kita semua bersetuju di sana dan di sini bahawa ada kes-kes jenayah di semua tempat di negara kita ini. Jadi soalan pokoknya setuju ke tidak Bandar Kucing dengan saya, soalan pokoknya kita memerlukan undang-undang yang sewajar untuk membeteras jenayah. Jadi walaupun dengan izin, we can argue until the cows come home. At the end of the day, kita mencari jalan untuk menangi war against crime. Jadi setuju ke tidak Bandar Kucing dengan saya? Terima kasih. Bagus sejak. Nanti biar saya jawab dia. Jawab beliau. Saya tidak setuju. Kerana bukankah kita tak ada undang-undang yang ketat, tak ada undang-undang yang sesuai untuk membanteras rasuah, tetapi penguat kuasa, tadi saya sudah sebut penguat kuasa yang amat lacking. Pasukan PDRM
yang bersahabat baik dengan unsur-unsur jenayah, sehingga kan penguatkuasa undang-undang ini tidak dapat dijalankan, diimplementasikan dengan baik-baik. Semasa kita membentangkan itu Prevention of Crime Act Bill itu, ya, kedai-kedai mesin kuda itu semua di seluruh Sarawak ditutup, tidak ada operasi. Tetapi 1 hari selepas Senate approve the bill, kedai-kedai ini mesin kuda buka balik semua lagi. Dan takkan PDRM, anggota polis tidak tahu tempat-tempat beroperasi mesin kuda itu. Dan kenapa mereka hanya tutup mata kepada operasi mesin kuda, kedai mesin kuda ini? Oleh itu saya kata bukanlah kita tak ada undang-undang. Kita ada undang-undang yang untuk membanteraskan jenayah, tetapi penguatkuasa PDRM oleh PDRM yang tidak memuaskan. Dan salah satu perkara yang kita selalu menyeru kerajaan buat adalah menubuhkan IPCMC, Independent Police Complaint Commission. Satu yang independent, supaya kegiatan-kegiatan tindakan polis mereka boleh subject to supervision by a independent body. Dan ini tidak diterima baik oleh kerajaan. Dan kerana tidak diterima baik oleh PDRM. Oleh itu saya anggaplah rang undang-undang hari ini, oleh kerana ada beberapa fasa lagi yang amat tidak adil dan tak akan menolong kita untuk mencapai matlamat membanteras rasuah, membanteras jenayah. Oleh itu saya seru supaya ini ditarik balik, bill ini ditarik balik, dan saya ingin di bawah peraturan 55. Di mana itu? Di bawah peraturan mesyuarat kita ni, kita boleh merujukkan sesuatu bil ke select committee, walaupun dia telah dibentang, dibaca kali kedua. Dan ini telah kita buat beberapa tahun lalu, di mana akta kanun itu pindaan kanun kesesaan telah dirujuk kepada select committee, telah buat satu kali beberapa tahun lalu. Dan akhirnya apa yang direkomendasi yang dibuat oleh select committee itu amatlah memuaskan dan diterima baik oleh ramai orang. Dan kali ini saya ingin bahawa itu bil rang undang-undang ini harus dirujuk kepada select committee. Jangan kita tergesa-gesa untuk meluluskan satu rang undang-undang dan tanpa menelitinya, kerana rang undang-undang ini itu yang membina kanun kesesaan ini, pengaruh dia kesannya amatlah luas. So don't yang semalam ada seorang yang berhormat kata, the one who rules by the sword will be killed by the sword. Ya, perkataan sebegitu. Oleh itu, ya, sekian, terima kasih.